حضرة النبي صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan termasuk orang yang bertakwa dan orang yang dikategorikan daripada golongan mereka itu adalah alladzina idza fa'alu fahishah, bila orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau perbuatan buruk baik kecil ataupun besar, itu dipanggil fahishah. Dosa sama ada yang kecil atau besar, kerana suatu ketergelinciran, kesalahan. Bila dia melakukan kesilapan, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri secara sedar dan sengaja, yang telah melakukan benda-benda mungkar, maksiat, itu berzalimkan diri sendiri. Balasan dia ialah azab yang besar di akhirat. Lalu mereka ini apa? Zakarullah, mereka ingat kepada Allah kerana takut pada siksanya dan pembalasannya yang begitu hebat di akhirat. Lalu pastaghfaru, lalu memohon ampun mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta akan keampunan. Istighfar mana talabul maghfirah, cinta ditolak, dan mendambakan, mana mengharapkan penghapusan dan penutupan. Harap kata ampun, hapuskan kesilapan dan keterlanjuran, dan telah memberikan tutupan. Maksiat tadi ditutup, lalu dia kembali betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah li zunubihim, atas dosa-dosa mereka yang muncul dari diri mereka, baik sengaja atau tidak. Wa man yaghfiru dzunuba, ya, siapakah lagi yang dapat mengampunkan dosa-dosa para hamba secara mutlak? Mana illallah, selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sajalah yang memberi keampunan secara mutlak. Ya Allah, yang mengampuni dosa apa saja dan kepada siapa saja dari hamba-hambanya, yang dikehendaki, kecuali syiriknya, kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, menyekutukan dia, dan dia sedia mengampunkan dosa dan kesilapan yang lain. Habis dosa syirik nak buat mana? Ada kena taubat, tambah lagi syarat. Taubat kena mengucap balik 2 kalimah syahadah. Sebab syirik, anggota dia punya bimana akidah dia telah musnah, telah rosak. Jadi dia kena mengucap balik kalimah syahadah, masuk Islam balik mana. Ada dosa yang lain dia tak perlu kepada mengucap, dia perlu kepada
penyesalan, keazaman dan tindakan meninggalkan maksiat yang tersebut. An-nadam wa taubah, penyesalan tu ialah taubat. Guna al-iqla', dia meninggalkan diri dia kepada maksiat yang tersebut. Azam tak ulang. Itu kalau berkait dengan Allah Ta'ala. Kalau berkait dengan insan, tambah lagi istihlal, minta halal, kalau ambil barang orang dan sebagainya. Itu di antara taubat dia cukup syarat diterima. Ada pun syirik dia akan tambah lagi, itu paling besar untuk mengucap balik. Kalau tidak, syahadah dia dah terbatal, dia tak kira rosak sedia dan ibadat apabila akidahnya rosak. Illallah, selain Allah Ta'ala tidak mengampuni dosanya apa saja kecuali syirik. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan setelah memohon ampunan mereka tidak mengekali atau meneruskan dan tidak mengulangi dosa yang tersebut. Kalau dia nak mengulangi lagi, tak ada makna taubat dia tak sah. Dan kalau dah bertaubat semua terkena balik, itu tidak batal, dia kena taubat yang baru. Dia nak masa ketika taubat tu rukun dia siap, penyesalan, azam, tinggal. Tiba-tiba dah cukup, baru tak berapa masa terulang balik dosa tu, diampun walaupun 70 kali dan sehari dosa yang sama. Dengan syarat taubat dia cukup syarat, memang dia menyesal betul. Kalau taubat dengan lisan saja hati tak menyesal, tak jadi. Sebab an-nadam sifatul qalb, penyesalan itu sifat qalbi. Maka dia tidak maknanya meneruskan dan tidak mengulangi ala ma fa'alu, atas apa-apa barang dilakukan, mana apa yang telah mereka perbuat tetapi mereka meninggalkannya seketika itu dan sama sekali tidak mengulanginya. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi maknanya dosa maksiat itu hendaklah ditaubat dengan sungguh-sungguh. Yang syaratnya maka diterima oleh Allah Ta'ala. Allah. Ya Allah. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka itu mengetahui mana kejinya dan besarnya akibat perbuatannya, ini perbuatan maksiat. Kekejian yang amat dahsyat. Tapi bila dia bertaubat sungguh-sungguh, pintu taubat dibuka Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ulaika jazaa'uhum, ulaik itu mereka yang sadar dan minta ampun itu. Dia sedang, kemudian dia bertaubat, minta ampun sungguh-sungguh. Maka bagi mereka itu jazaa'uhum maghfirah, balasannya adalah ampunan, keampunan didapat dan penutupan egoisme. Dia adalah perasaan ego. Orang yang bertaubat dia tak ada ego. Orang yang tak bertaubat itu ego. Seolah-olah dia rasa macam dia tak ada dosa. Dan mana manusia tak ada dosa lain daripada Nabi dan Rasul. Kecil besar sikit banyak je mesti ada. Jadi kalau dia bertaubat maknanya dia ada sifat merendahkan diri, balik mengaku dia ada silap. Habis. Jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim, keampunan itu daripada Tuhan mereka kerana ketulusan mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Dia tulus ikhlas. Tapi kadang dia kena balik. Sebab tu qalbi kan. La yusammal qalb illa bitakallub. Hati tak namakan hati, melainkan dia berbalik. Kejap dia taubat, dah bagus dah, dia pusing balik. Waduh, taubat lagi, kadang terpusing balik. Maka taubat itu batal tidak? Tidak batal.
sekiranya pada ketika dia bertaubat cukup syarat, memang betul ada penyesalan. Tapi kalau kena nafsu syaitan, digoda balik, jatuh balik kawan tu, taubat balik kawan tu, ya, dah cantik balik, terjatuh balik, taubat balik, macam tu lah. Ya, banyak sekali mana pun dengan syarat bahawasanya rukun taubat tu ada. Dia jangan ketika taubat mulut, hati dalam rasa nak buat lagi, rasa tak putus, itu tak sah. Ya, dengan bahawa dia ada, hati dia masih lagi ada perasaan ingin melakukan maksiat tersebut. Dia kena putus betul, tak nak buat. Tiba-tiba dalam penjaga terkena balik, cepat taubat sungguh-sungguh balik. Itu baru dah dikatakan maknanya orang yang banyak melakukan taubat. Maka jazaohum maghfirah, balasan mereka ialah keampunan. Satu, mir rabbihim, daripada Tuhan mereka, kerana ketulusan mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Dan wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan juga syurga penyingkapan dan penyaksian ruhani. Orang yang bertaubat ni jannah, kalau di dunia ni jannah tu mana penyingkapan dan penyaksian, ya, dia dapat menyaksikan atau dunia lagi. Kalau di akhirat tu syurga maklum, ya. Yang mana tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yakni sungai-sungai makrifah dan hakikat, atau tafsiran secara hakikat. Jadi dua dipakai. Secara zahir mana sungai betul ada di akhirat, ya. Airnya lebih tinggi daripada tebing. Kita atas dunia tebing, atas air bawah kan. Di akhirat tu riwayat air di atas gitu, tebing bawah air macam bata keledik. Tapi di dalu tak tumpah tu, ya, tebing-tebing daripada permata. Dasar itu lebih harum daripada kasturi. Sungai kita bau keladak lumpur kan. Ni sungai sana harumnya, masya-Allah, dia boleh ceduk kan, dia nak. Walau macam mana hebat pun kita bayangkan, sana lagi dahsyat, ya, sebab akal tak nak tangkap. Kehidupan di sana cukup dahsyat. Syurga punya nikmat, ya, benda yang sangat memuaskan. Kalau tak puas hati, itu bukan syurga nama dia. Itu hebat letak di sana. Kekal pula di sana tu, ya. Di sungai ni kalau rumah atau bukit bawa iringan sungai, cantik lah kan. Itu kata dunia, akhirat lagi cantik, lagi hebat. Itu kata min tahtihal anhar, di bawah dia mengalir sungai-sungai. Yani sungai-sungai, kalau sini makrifah dan hakikat. Mana makrifat dan hakikat dia serupakan macam sungai yang cantik. Mana yang cantik, nikmatlah, rasakan dia. Dan kalau di akhirat, itulah dia maklum. Allah. Bulan khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Ini satu nikmat lain pula. Kalau dapat nikmat lazat hebat macam mana pun, tapi ada waktu berapa? 100 tahun. Bermakna makin kurang sampai 100 tahun habis. Ini tidak kekal selama-lamanya. Ya, bila kekal tu seronok, abadi, dan tidak merasa kehausan selamanya. Maka mereka semata-mata minta tambahan, ya. Dia minum sekali je, laga Kausar pun tak ada harga. La yazma'u abadan. Betul, minum lagi tu. Itu minum dia tana'um, kena bernikmat. Macam kita pagi raya lah kan. Sunat kalau pagi raya Aidil Fitri, sunat sembahyang dulu ke makan dulu? Makan dulu. Memang kita kuat makan pun. Makan dulu kan. Lepas makan kan sembahyang raya. Singgah nak balik rumah, 3 rumah disinggah. Kawan tu main sini, datang minum air. Naik rumah sana kawan, minum air. Naik rumah sana, minum air. Tu minum apa tu? Minum haus ke minum seronok? Tu seronok, bukan minum nak hilang haus. Ya, saja minum berseronok. Litana'um, kena bernikmat-nikmat, bukan kerana lapar atau dahaga tu. Bersedap. Kalau dunia bersedap, sana lagi hebat, ya. Mereka makan minum tu, bila dia kena telaga Kausar tu dah hilang lah.
tak ada haus selama-lama, maka dia mengecapi minuman di syurga itu untuk bernikmat-nikmat, bersuka, ya. Habis. Kemudian kekal di dalamnya abadi, ya, dan tidak merasa kehausan selama. Bahkan mereka sentiasa meminta tambahan, ya, tambah lagi, tambah. Dia stop bila dia terjadi zat Allah habis. Ya, selagi tak terjadi tu pergi nikmat tu sedap, nikmat tu sedap, macam-macam nikmat ada. Ya, bila sab dibuka aja, wujuhun yauma idzin nadira ila rabbiha nazirah, habis. Tuan tanya nak, dia kata tak nak. Lepas tu kemuncak nikmat paling hebat dengan Tuhan. Itu juga dalam dunia. Nikmat sebenar pada dunia ialah sebenar dengan Tuhan. Bila hamba tu dapat menebuk pintu makrifat, habis. Nikmat paling besar. Lagi tidak dia pusing. Ingatkan dapat benda tu selesai. Datang nikmat, datang masalah lain pula. Atas itu datang masalah lain. Ya, terangkat segala masalah bila qalbi tepat menghadap hadrat Allah Taala. Ya, itu jannatul muajjalah. Allah. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala balasan ganjaran mana bagi orang-orang yang beramal, iaitulah pengampunan dan syurga. Dosa dia diampunkan, syurga disediakan. Besar, ya. Pada atas dunia begitu juga, keampunan didapat dan syurga makrifat pun dibukakan. Itu kita nak tu lah. Allah. Kemudian bersegeralah kepada ketaatan, wahai orang-orang mukmin, dan langgengkanlah perbuatan-perbuatan baikmu, ya, dan jangan merupakan Allah dalam sebahagian besar keadaan. Mana kita jangan lupa kepada Allah Ta'ala, serta berbuatlah, ya, maknanya amal saleh mana kalian kamu tu. Qala Allah Ta'ala qad khalat sunanun min qablikum, dan sesungguhnya telah lewat, telah berlalu sebelum kamu lagi, kalian pada masa-masa silam dulu. Sunan mana sunnatullah, berbagai kejadian luar biasa yang menghancurkan umat-umat terdahulu, kerana mereka itu tenggelam dalam kesesatan dan dalam kerugian. Jika kalian ingin mengambil pengajaran dan pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Kalau kita nak tahu mana, fasiru fil ard, maka berjalanlah di muka bumi. Ya, kita berjalan dapat kita melihat, terutama di ardul anbiya, bumi para nabi rasul, macam-macam kisah sejarah ada. Itu. Maka berjalanlah kamu di muka bumi, ya, yakni alam tabiat. Berjalan wahai para pejalan, wahai orang yang menjalani, musafir yang mengembara, ya, di kerajaan langit dan bumi. Itu istilah sufi itu. Dia berjalan untuk terbuka ni hijab, ya. Kalau itu panzuru, maka perhatikan kaifa kana akibatul mukadzibin. Sudah perhatikan orang-orang yang melakukan pendustaan dulu apa resiko dia. Ya, itulah perhatikan di jejak pengaruh mereka itu. Kaifa kana akibatul mukazzibin. Macam manakah maknanya kaifa kana akibatul mukazzibin? Bagaimana akibat, mana akhir kesudahan orang-orang yang mendustakan keesaan Allah, mana melakukan syirik dia orang ni. Dan para rasul dia tak terima, menerangkan tentang jika kamu memperhatikan dan merenungkan, maka ambillah pengajaran darinya
wahai orang-orang yang berfikiran mendalam. Umat dulu ada yang macam tu. Kita pun kena perhati jugalah, sebab yang terkena dengan sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala yang dilakukan orang dahulu. Mana mereka sengaja dah tahu tapi tak nak ikut, sebab ada penyakit dalaman, kepentingan yang bukan-bukan. Habis. Kemudian Allah Ta'ala, haza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Haza, ini apa tu Al-Quran, yakni dalam menerangkan sunnah dan kejadian-kejadian yang luar biasa tersebut. Itu dipanggil bayanun, adalah keterangan dan bukti nyata. Bagi siapa tu? Linnas, bagi sekalian manusia yang ingin menyingkap misteri jalan tauhid zat daripada ahli iradah, ya. Maka wahudan, dan petunjuk bagi ahli kasyaf dan syuhud, orang-orang yang memiliki cinta dan kesetiaan. Cinta kesetiaan dia dengan Allah Ta'ala. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan makna pelajaran, mau'izah pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup ada lengkap dalam Quran, semua ada yang dibahas pula oleh keterangan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kunan wala tahinu ila akhirah. Sadaqallahu azim. So